Anda punya masalah atau krisis dalam keluarga. Nah, jangan-jangan Anda tergolong dalam pembahasan video ini. Jom tonton sehingga selesai. Bagaimana Anda faham cerita sebenar jika kebiasaan Anda menilai pada awal sahaja? Jom sama-sama ubah kebiasaan yang kurang baik. Mendengar sehingga selesai itulah yang membuat Anda faham atau tahu jika sebuah penjelasan itu bagus atau tidak. Ya kan? Apa guna keluarga dan pengertian keluarga bagi Anda? Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri daripada individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, perkahwinan, yang hidup bersama dan saling berkongsi tanggungjawab serta peranan dalam kehidupan. Keluarga biasanya terdiri daripada ibu bapa, anak-anak dan kadang-kadang anggota keluarga yang lain seperti datuk, nenek atau saudara mara. Keluarga utama adalah ibu bapa, anak, abang, adik dan kakak. Apa gunanya Anda mempunyai keluarga jika Anda tidak berjuang bersama dalam apa juga masalah keluarga? Jika Anda mempunyai keluarga tetapi tidak berjuang bersama, ia ibarat kapal yang berlayar tanpa arah dan tanpa kerjasama dari anak kapalnya. Dalam keadaan seperti itu, kapal mungkin masih berada di atas air, tetapi ia tidak akan sampai ke destinasi dengan selamat atau berkesan. Setiap anak kapal mempunyai tugas dan peranan penting. Tanpa kerjasama, kapal itu akan hanyut, terdedah kepada badai, dan akhirnya mungkin tenggelam. Ibarat ini menunjukkan bahawa tanpa perjuangan bersama, keluarga kehilangan tujuannya. Meskipun tetap wujud sebagai sebuah keluarga, hubungan antara ahli keluarga akan rapuh, penuh dengan salah faham dan tidak mampu menghadapi cabaran bersama. Setiap ahli keluarga perlu bekerjasama seperti anak kapal yang masing-masing memainkan peranan untuk memastikan kapal mereka sampai ke destinasi dengan selamat. Tanpa kerjasama dan perjuangan bersama dalam keluarga, ia juga ibarat sebuah rumah yang tiada asas yang kukuh. Rumah itu mungkin berdiri, tetapi mudah runtuh apabila dilanda masalah atau tekanan kerana tiada kekuatan dari sokongan bersama. Jika Anda sudah berumah tangga, isteri atau suami, saya tidak percaya jika suami atau isteri Anda tidak pertimbangkan untuk membantu, kerana suami atau isteri adalah keluarga bersama dari keluarga asal. Jika suami atau isteri terus memberikan pandangan negatif, ringkasnya enggan membantu, ini jelas sekali tidak mahu berjuang bersama, jelas sekali punya hati yang kurang baik. Pentingkan diri dan cuba menghasut suami atau isteri dari melibatkan diri untuk membantu. Jika Anda baru menjalinkan hubungan yang belum pasti jodoh atau tidak, Anda lebih mendengarkan pasangan Anda. Ini masalah besar buat Anda pada satu hari nanti, kerana karma itu sangat dahsyat, sahabatku. Kita hanya merancang, sahabatku, yang menentukan adalah Sang Maha Esa. Sekiranya hubungan dengan pasangan Anda tiba-tiba bermasalah, apa yang Anda dapat? Saya mengerti mungkin situasi yang Anda hadapi mungkin berbeza, yang menjadi faktor-faktor Anda tidak dapat membantu. Saya tidak sentuh dari pelbagai keadaan, ya sahabatku. Saya tekankan dalam video ini pada keadaan keluarga yang tidak mempunyai masalah yang rumit. Jika keadaan keluarga Anda rumit, cuba Anda fikirkan apa puncanya. Jika dari Anda puncanya, itu bermaksud Anda sendiri yang menjadikan keadaan itu rumit. Jika bukan dari Anda, ingatlah sahabatku, sedangkan Tuhan boleh mengampuni kesalahan kita. Ini kan pula kita manusia biasa, tidak boleh memaafkan sesama sendiri dalam keluarga. Itu bermaksud Anda mengalahkan Tuhan. Terkadang masalah itu rencana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbaik-baik semula. Tetapi jika kita terus memilih untuk tidak berbaik, itu adalah mungkin godaan syaitan, sahabatku. Saya tidak bahas melalui pandangan skeptis, sahabatku, tetapi di masa akan datang saya membahasnya. Sangat menarik jika kita mengetahui dari pelbagai sudut, sahabatku, dan membuka minda kita jauh lebih luas, sahabatku. Oke,
Kita teruskan dengan topik video ini berkenaan perjuangan bersama keluarga. Terkadang jika kita beranikan diri keluar dari zona nyaman kita, entah itu zona nyaman, enggan berbaik-baik, enggan bersemuka, enggan mengalah, kita pasti temui perkara baharu dalam perjalanan hidup kita, sahabatku. Sebagai contoh, Anda malu untuk berucap di depan ramai orang. Apabila Anda beranikan diri berucap depan ramai orang, selepas berucap Anda pasti rasa sesuatu yang baharu. Entah itu mungkin fikiran Anda tertanya-tanya okey atau tidak semasa berucap tadi. Fikiran-fikiran itulah yang membawa Anda menemui perkara baru. Contohnya mungkin lepas ini Anda lebih biasa dan lebih baik ketika berucap depan ramai orang. Kerana alam bawah sedar Anda otomatik membicarakan sesuatu. Tanpa Anda duga, ada yang melantik Anda menjadi pengacara sebuah majlis. Terkadang ia akan menjadi akar-akar yang menjadikan banyak perkara Anda temui. Tiba-tiba Anda dilantik menjadi pengacara sebuah rancangan besar. Sini sana menjemput Anda. Itulah hasil keberanian Anda meninggalkan zona nyaman. Jangan takut dengan pandangan orang. Sudah pasti ada yang suka, tidak suka, komen positif, komen negatif, dan macam-macam lagi. Bukan hanya Anda yang merasakan itu. Semua orang pasti merasakan. Itu adalah lumrah setiap kehidupan. Dalam hal berjuang bersama keluarga juga seperti itu. Jika kita beranikan diri keluar dari zona nyaman kita yang kebiasaannya kita itu selalu enggan berbaik-baik, saya yakin Anda temui perkara baru. Baik atau buruk perkara yang Anda temui, percayalah itu adalah proses-proses dan faktor-faktor alami dalam pembaharuan hidup Anda. Sebagai contoh, benih yang ditanam harus menembusi tanah untuk bertumbuh menjadi pohon, ya kan? Keluar dari zona nyaman untuk berubah terkadang memerlukan ketidakselesaan. Jika kita enggan berjuang bersama keluarga, apatah lagi jika keluarga atau salah seorang anggota keluarga benar-benar dalam masalah yang serius melibatkan hidup dan mati. Ini sangat penting untuk kita pertimbangkan, sahabatku. Dalam hidup, ada saat di mana kita berhadapan dengan pilihan yang sukar. Dalam contoh di mana seorang abang meminta tolong dari adik, ini boleh dilihat sebagai ujian dari Tuhan untuk menguji nilai-nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan keberanian adik. Adik mungkin merasa takut akan akibat dari membantu, tetapi inilah cabarannya. Adakah dia akan bertindak dengan ikhlas dan bertanggung jawab, atau mengutamakan ketakutannya? Tuhan sering menguji hamba-Nya bukan untuk membuat mereka gagal, tetapi untuk menguatkan iman dan karakter mereka. Dalam situasi tersebut, adik sebenarnya diuji untuk melihat sejauh mana dia mampu mengatasi rasa takutnya dan tetap melakukan kebaikan. Jika dia membantu, dia mungkin akan mendapati bahawa ketakutannya tidak berasas, atau dia akan memperoleh kekuatan dan keberanian baru untuk menghadapi cabaran dalam hidup. Walaupun pada pandangan pertama situasi itu nampak sukar atau berisiko, sebenarnya ada hikmah tersembunyi di sebalik setiap cabaran yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya, mungkin dengan membantu abangnya, adik dapat merapatkan lagi hubungan kekeluargaan, mendapat pengalaman berharga, atau memperoleh pahala dari Tuhan atas bantuannya. Kadang-kadang kita hanya akan menyedari hikmah ini setelah kita mengambil tindakan. Dalam banyak keadaan, melakukan kebaikan datang dengan cabaran, dan inilah yang membuat kebaikan itu lebih bernilai. Jika adik memilih untuk membantu abangnya meskipun ada rasa takut, itu menunjukkan bahawa dia mampu mengatasi kelemahan diri dan mengutamakan nilai-nilai mulia. Tuhan sering menguji kita dengan peluang untuk berbuat baik, walaupun ia datang dalam bentuk cabaran. Dengan cara ini, kita boleh melihat bahawa apa yang berlaku bukan sekadar kebetulan, tetapi mungkin adalah satu rencana Tuhan untuk menguji bagaimana kita bertindak balas terhadap pilihan yang diberikan.
Setiap ujian adalah peluang untuk membuktikan diri kita dan memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat. Sama seperti video shot saya sebelum ini yang bertajuk "Pasti ada maksud setiap kejadian". Apapun yang kita temui, lihat, apapun yang berlaku pada kita, itu pasti ada mesej yang Tuhan sampaikan kepada kita. Paling senang kita fahami adalah apabila bil elektrik sampai, itu tandanya dan mesej kita perlu membayar bil elektrik. Bil elektrik sampai, itu kita lihat dengan mata kita kan? Itu berlaku depan mata kan? Itu kita bertemu dengan bil itu kan? Benar tidak sahabatku? Itulah maksud saya, apapun kita temui dan lihat, dan apapun yang berlaku, pasti ada mesej yang Tuhan sampaikan. Setelah itu bergantung dengan pilihan Anda mahu atau tidak. Sama seperti Anda mendapat inbox WhatsApp dari teman. Bergantung Anda mahu membalasnya atau tidak, atau blue tick sahaja. Jika Anda memilih blue tick sahaja, pasti kawan Anda kecil hati, apatah lagi inbox itu satu pertanyaan. Itulah kesannya sahabatku, walaupun ia perkara kecil, seperti yang diperkatakan ramai, walaupun perkara kecil, tetapi sangat memberi impak yang besar. Jika Anda tidak membayar bil elektrik tadi, maka bekalan elektrik Anda bakal dipotong. Sebelum dipotong, Anda akan menerima amaran bil elektrik. Ya kan? Seperti itulah bentuk amaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui pelbagai bentuk. Bergantung dengan Anda menggunakan akal fikiran dan memilihnya. Berhati-hati dengan pilihan Anda sahabatku, kerana saya yakin harapan Anda adalah doa Anda. Doa Anda adalah kemahuan Anda yang sebenarnya. Apabila Anda punya harapan untuk berjaya, percayalah Tuhan pasti mencabar Anda dengan memberi ujian kecil. Jika adik atau abang meminta pertolongan, Anda enggan membantu. Bagaimana Tuhan nak bawa harapan Anda ke langkah seterusnya? Bagaimana Tuhan nak bawa doa Anda ke langkah seterusnya jika cabaran membantu keluarga sahaja Anda tidak boleh? Jadi, bagaimana Tuhan mahu membolehkan kejayaan Anda, rezeki Anda dan sebagainya? Adakah Anda rasa Anda berdoa, hanya sampaikan doa begitu sahaja, lalu Anda berharap doa dikabulkan? Anda ibaratkan diri Anda, jika seseorang ingin bekerja dengan Anda, orang itu hanya mahu menerima gaji tanpa bekerja. Sudah pasti Anda mengatakan kepada orang itu, bagaimana Anda membayar gajinya jika dia tidak bekerja, ya kan? Nampak tak sahabatku cara kerja harapan dan doa? Kadang-kadang Tuhan memberikan Anda kesenangan, kejayaan untuk mendapatkan masalah. Ini sangat rumit diseimbangkan sahabatku, melainkan Anda berpantang dari apapun kejahatan. Tidak kira ia kejahatan kecil atau besar dan kejahatan fikiran, perasaan, hati, fizikal. Persoalannya, mampukah kita melawan nafsu, ego, godaan syaitan, hasutan syaitan dan sebagainya? Oleh itu sahabatku, jika dalam keluarga Anda mempunyai peluang untuk berbaik-baik, jangan sia-siakan. Terkadang peluang itu datang berbentuk ketidakselesaan, tetapi itulah mesej yang Tuhan sampaikan. Contohnya adik dan abang selama ini memang mempunyai krisis. Tiba-tiba si abang inbox WhatsApp si adik untuk meminta bantuan kerana terpaksa. Abang dan adik yang selama ini tidak bertegur sapa sudah pasti rasa tidak selesa dan rasa lain macam ketika inbox itu datang. Itu sebenarnya satu peluang sahabatku yang Tuhan berikan, tetapi hati Anda masih ego, masih enggan berbaik-baik. Tuhan itu sangat dan sangat maha tahu dan bijaksana sahabatku. Mungkin dia sengaja memberikan kesusahan kepada si abang, di mana si abang tidak punya jalan lain, hanya meminta pertolongan dengan Anda. Terjadilah momen di mana si abang mengalah dan inbox kepada si adik. Tetapi si adik masih ego, pasti karma akan berlaku. Sahabatku, dalam kesusahan seseorang, mungkin ia karma untuknya. Dalam masa yang sama, Tuhan jadikan itu alat untuk cabaran Anda. Berhati-hati sahabatku. Apatah lagi ia berbentuk meminta pertolongan yang serius.
Apatah lagi jika seseorang itu menjelaskan dengan sungguh-sungguh masalahnya. Jika benar Anda tidak dapat membantu, berkomunikasilah. Jelaskan dengan baik, sahabatku. Mengapa saya katakan berkomunikasi dan jelaskan dengan baik situasi Anda tidak dapat membantu? Kerana siapa pun itu tidak akan faham, kerana dia bukan Tuhan dapat membaca segalanya. Apabila Anda menjelaskan dengan baik, usaha, kesungguhan Anda menjelaskan itu pasti terlihat. Anda sendiri juga boleh merasakan jika seseorang itu benar-benar menjelaskan situasi itu. Tuhan sangat bijaksana, sahabatku. Saya suka ibaratkan ini 3 in 1. Maksud saya 3 in 1 adalah dalam masa yang sama banyak sudut yang Tuhan ingin lihat. Jika Anda enggan membantu, sedangkan Anda boleh membantu. Dalam masa yang sama, jika Anda tidak menjelaskan secara baik, sudah pasti seseorang itu merasa Anda tidak mahu membantunya dan sudah pasti ia akan kecil hati. Lalu bagaimana Tuhan mahu menjelaskan harapan dan doa Anda jika situasi tadi sahaja Anda tidak mampu jelaskan dengan baik? Berikan komen Anda, pendapat Anda jika Anda ingin video yang lebih panjang atau ringkas. Jika Anda suka mendengarnya, saya akan panjangkan video berikutnya. Jika Anda suka penjelasan yang ringkas, saya akan lakukan. Permintaan terbanyak, itu yang saya lakukan. Okeylah sahabatku, sekian sahaja video kali ini. Kita bertemu di video seterusnya ya. Jangan lupa like, share dan subscribe jika Anda suka. Terima kasih banyak sahabatku.